Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Masjid yang saya muliakan, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Asy-Syuja'ah, pegawai-pegawai masjid, pegawai-pegawai syarak, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali pertama saya pergi mengerjakan umrah ialah pada akhir tahun 90-an. Sebelum tu tak pernah pergi umrah. Haji pun tak pergi. Jadi bila nak pergi umrah tu rasa teruja, tuan-tuan. Rasa seronok buat pertama kali pergi ke umrah. Isteri tak ikut, pergi seorang-seorang. Pergi dengan kawan seorang, dua orang. Tapi saya kena balik awal. Saya duduk dalam 7 hari. Saya kena balik awal sebab saya ada rakaman televisyen. Saya ada rakaman radio, ceramah. Sebab saya dekat dengan program Maulidur Nabi. Bila saya balik seorang. Ejen umrah ni dia hantar saya ke airport. Saya pun balik seorang. Bila bagi pasport dekat immigration tengok saya, tengok pasport, tengok komputer dia, tengok saya, tengok pasport. Dia tanya saya mana yang lain. Saya kata tak ada, saya seorang, saya nak balik, yang lain duduk di Mekah. Dia tunjuk pula saya punya visa dia. Mana dia ni lagi 2 orang ni. Saya kata tak tahu, saya main seorang. Dia pun panggil pegawai. Pegawai tadi pun bawa saya masuk dalam bilik khas. Saya tanya apa masalah ni? Masalah. Dia kata masalah dia dalam visa ni kamu ada 2 lagi mahram. Dia tanya saya, mana dia mahram ni? Saya kata mahram apa? Saya main seorang. Ni siapa dia? Mana saya tahu, perempuan 2 orang perempuan jadi mahram dengan saya. Saya kata saya tak tahu. Bila tak tahu tuan-tuan, dia cah saya ni menyeluduk orang ke Arab. Yang barang-barang saya, beg-beg saya dah lepas. Yang saya tak lepas. Tak lepas, tuan-tuan. Sebab saya dalam visa saya tu ada lagi 2 nama perempuan. Saya kata saya tak kenal ni perempuan ni, saya tak kenal makcik ni. Dia kata tak kenal pak siapa pun nama dalam sini. Mana saya tahu, yang buatkan semua tu syarikat umrah. Yang buat visa bukan saya, travel yang buat. Yang bagi trouble bukan saya, travel yang bagi trouble. Oi tuan-tuan, 8 jam saya kena soal siasat sebab menyeluduk orang. Akhirnya bincang-bincang semua berakhir dalam tandas. Saya kata tak ada, balik. Saya telefon balik umrah travel ni, hampa mai aku. Aku tak boleh balik ni, pasal ada orang perempuan ni. Mana dia perempuan ni? Balik ke Mekah. Saya marah kepada travel. Hampa ni letak mana perempuan tak tahu, hampa letak dalam nama aku. Yang pasport ni pula hampa pegang, aku pun tak tahu.
Bila dah nak balik, baru hampa bagi boarding pass, hampa bagi pasport, hampa suruh aku balik. Rupanya ada 2 lagi nama yang hampa tak bagi tahu. Saya marah. Saya kata saya nak balik. Saya banyak kerja. Nak tak nak perempuan 2 orang tadi pun kena ikut balik. Cari balik makcik ni. Jomlah makcik, tolonglah saya makcik, oi. Depa buh nama makcik, bawah mahram saya. Depa buh nama makcik, bawah mahram saya. Jadi bila saya nak balik, dengan makcik pun kena balik juga. Tak apa, nak buat macam mana? Makcik tak ada mahram ke? Tak ada, tumpang ustaz. Makcik tak ada ke? Tumpang ustaz. Alah. Awak tak habang, mana saya tahu. Saya kata saya minta maaf, saya program banyak. Balik 3 orang. Saya jumpa balik dengan pegawai hak duk tahan saya semalam tu. Dia tengok saya tengok dia, pegawai dia tengok saya pun tengok pegawai dia. Lepas naik berterbang balik awal. Alhamdulillah. Masya Allah. Macam-macam hai pergi umrah ni tuan. Itu peringkat awal saya pergi umrah. Kali pertama tuan. Lepas tu tahu berapa puluh kali saya pergi, saya pun tak ingat dah. Setahun 2-3 kali pergi umrah lepas tu. Lepas tu tak ada siapa boleh kelentong. Dah tahu lah tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Sepanjang saya berceramah, ada banyak kenangan yang berlaku. Ada saya menghadapi kemalangan jalan raya sepanjang saya berceramah lebih daripada 7 kali. Lebih dari 7 kali. Yang paling seronok kemalangan yang saya berlaku pada saya, kereta Mercedes depan saya, dia berhenti mengejut. Saya pula naik Iswara, Proton Iswara, langgar dia. Kereta orang pula langgar kereta saya. Kereta saya tu pula duduk atas bumbung kereta orang. 7 buah kereta. 7 buah kereta. Kereta saya duduk di atas bumbung, saya turun terjun ke bawah. Polis datang, truk tunda datang, onto datang, semua datang lah. Allah. Tu nama dia Iswara. Saya sayang kereta tu sampai lah duduk belah. AES 9271. Ada saya naik kereta van. Mak saya, kakak saya, driver. Sampai dekat Perak Hanjung, Simen, dekat Kuala Kangsar. Kereta saya terbabas, van terbabas. Melambung, tergolek. 4 tayar ke atas. 4 tayar ke atas. Penin tuan-tuan. Yang kakak saya pingsan lah. Orang pakat berhenti tanya, berapa orang mati? Astaghfirullahalazim. Soalan tu, berapa orang mati? Saya duk ingat sampai sekarang. Lah bila berlaku? Last tadi, siang tadi. Semalam saya ceramah dekat Port Dickson, saya tidur di Port Dickson, pagi tadi nak pergi Kuala Lumpur, ada rakaman untuk filem saya. Sampai dekat, duk tengok motor tengah jalan. Sudah tengok ni orang kan motor. Dua-dua betul. Orang pun betul, motor pun betul. Yang paling saya seronok, sebelah orang tu, puak-puak yang misi rumput. Warga asing, Pakistan ke mana kan. Dia buat bodoh dengan yang patah kaki riuk, tayar motor tercabut. Relax, mereka duduk isi minyak, misi rumput. Tak ada langsung, tuan-tuan, nak tahan kereta. Kereta laju-laju main. Saya kata warga asin ni memang asin sungguh, tuan-tuan. Nak tahan ke, nak bubuh kon ke, apa bala ke. Ni kereta nasib baik kita break. Saya kata, turun, tolong nama Allah tu kenapa pula dah. Rupa-rupa yang duduk melutut atas jalan raya tu orang. Saya kata seat motor. Patah kaki habis luka. Dia nak mengelak van dia orang ke mak. Tu yang terbaru lah. Tapi saya tak terlibat. Saya jadi
Tolong dia lah. Kebetulan belakang saya tu pula doktor pula. Alah, doktor tengok saya nak pergi lambat ni. Tuan-tuan, kebanyakan kemalangan yang saya terlibat, alhamdulillah, ramai yang tolong. Dan yang paling cepat tolong tuan-tuan, towing. Allah, cepat sungguh bantu. Tak ada 5 minit sampai terus. Ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Wow, cepat sungguh tuan-tuan. Mereka lah di antara yang paling cepat datang. Nama dia Onto tak pun towing tuan-tuan. Siap pakai baju hijau lagi mai tolong. Oh bagus. Hak mana faham? Faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita accident insya-Allah ramai tolong. Ustaz, pengalaman Ustaz berceramah ke, pengalaman Ustaz ada tak? Bila nak pergi ceramah tayar pancit, oi banyak. Banyak, lebih pada 5 kali. Lebih 5 kali. Sampai dekat Slim River, tayar flat terus tak boleh jalan. Tak boleh jalan terus. Driver saya pula tak erti baca orang putih yang tulis kat skrin. Dia main bawa tuan-tuan. Sampai habis. Lepas tu dia pun buka bonet cari tayar. Spare. Saya kata mana ada tayar spare bang? Ha, tak ada ke Ustaz? Tak ada bang. Ni aku nak pergi ceramah macam mana ni? Duk meno datang lori satu. Sementara nak tunggu onto datang, lori. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tayar pancit ke? Tayar rosak tu bang, tak boleh pakai tayar ni. Ustaz nak ke mana? Kuala Lumpur. Nak tumpang? Boleh? Saya pertama kali pergi ceramah naik lori tuan. Rela dekat dengan masjid tu, tak bagi masuk. Bila saya keluar kepala, Ustaz kasih lah. Masuk. Dengan lori masuk sekali tuan. Allah. Apa masalah tuan-tuan? Kita pergi ceramah naik lori. Biasa. Ada orang tolong. InsyaAllah. Tak ada masalah apa. Okey Ustaz. Sakit? Sakit jangan cakap. Macam-macam jenis penyakit saya hadapi. Operation lebih daripada 4 kali. Operation lebih daripada 4 kali. Jantung, perut. Oh banyak tuan-tuan. Masuk MRI lebih 4 kali. Yang paling Ustaz ngeri apa Ustaz? Yang paling saya ngeri, tengah-tengah ceramah kena serangan jantung. Tengah duk ceramah 5 minit, tak boleh pergi lah. Rasa macam dada ni kena hempap dengan batu. Lari tuan-tuan. Tolong. Naik kereta pergi klinik tolak. Hantar hospital. Patah balik tempat ceramah, rupanya ambulan ada sebelah tempat ceramah. Naik ambulan tuan-tuan pergi. Allah, bila naik ambulan, semua kereta ke tepi. Kita nak lalu. Jadi akak-akak kalau rasa nak seronok, naik ambulan. Lah, semua kereta ke tepi kak. Bangga benar rasanya kak. Kemudian, jantung. Ada lagi tak? Yang Ustaz rasa ada, tapi itu bukan jantung. Itu masalah saya tak boleh kencing. Sehari saya kencing 30 kali. Lepas tu tak boleh kencing. Punya sakit tuan-tuan. Bila buat MRI, doktor nampak dekat pundi kencing, ada satu benda putih yang menyekat pundi kencing. So, doktor operate Ustaz? Tak. Doktor melakukan prosedur. Memasukkan kabel melalui saluran kencing. Tuan-tuan nampak saya pegang mikrofon ni? Lebih kurang macam tu lah. Dia masuk melalui saluran kencing, masuk, dia jolok tarik keluar. Kalau tuan-tuan rajin, jolok lah malam ni.
dengan kabel dia, dengan kamera dia masuk dalam saluran kencing. Saya tak boleh kencing, tuan-tuan. Dan nak kencing balik, kena belajar balik. Punya sakit, tuan-tuan. Dan lebih sakit hati, lebih terasa, lebih ngeri rasanya. 2 hari lepas doktor buat prosedur, dia datang jumpa saya. Saya tanya doktor, macam mana dengan yang warna putih tu? Macam mana dengan benda putih tu? Dia kata, Encik Ustaz, bila kita masuk kabel itu benda putih dia makin lari atas. Lagi kita mau angkat lagi dia lari atas, lagi dia lari atas. Jadi kita pun takut risiko kita keluar balik. Maknanya belum, benda tu masih ada. Masih ada. So, macam mana mau buat? Kita akan melakukan kali kedua. Sudah, tuan-tuan. Oh, seksa. Tapi tak seksa sangat. Sebab, bila saya buat jantung, saya ambil bius. Bila saya operate, saya ambil bius. Saya buat skop lebih daripada 5 kali. 5 kali bius. Jadi saya tak sedar pun. Tak sedar pun sakit, tak rasa pun. Sedar-sedar saya duduk dalam wad atas katil. Bila ada bius, selesai masalah, tuan-tuan. Ustaz, ya. Sepanjang Ustaz ceramah, ada tak orang ugut? Ada. Ada yang datang ramai-ramai, dia nak bersalam dengan saya. Dia letakkan pisau belit. Bila dia nak bersalam dengan Allah tolong, tuan-tuan, pisau belit dia jatuh. Jatuh pisau belit dia. Kalau Allah tak tolong, terbelah tapak tangan saya ni. Ada orang yang nak simbah cuka. Ada. Dia bawa asid. Ada ustaz kena cekak baju. Ada. 6 jahanam. 6 orang kupung saya. 6 orang kepung cekak baju saya. Dia pun nak belasah saya. Ada yang datang ke rumah. Ada. Dia baling air kencing. Apa ustaz buat? Tak buat apa. Nak buat apa? Dia nak baling-balinglah. Dia nak simbah cuka, dia simbahlah. Cuma yang simbah cuka tu saya panggil polis datang rumah saya. 2 orang anggota datang. Ada tak ustaz mengajar, kemudian dilarang mengajar? Ada? Saya dah duduk dalam bilik holding. Bilik tetamu. Orang dah ramai. Saya datang naik kapal terbang, naik teksi, datang ke tempat ceramah, makan kari pap seketul, ceramah pukul 3. 2.55 penganjur datang. Ustaz, ya. Ustaz tak dibenarkan ceramah. Oh ya ke? So, minta maaf Ustaz, kami baru dapat arahan. Kalau bagi tahu kan senang. Minta maaf Ustaz. Tak apalah, saya nak balik. Telefon saya punya pegawai, kau you ambil tiket sekarang, aku nak balik. Ustaz, jangan balik lagi. Kenapa? Ustaz naik atas pentas, Ustaz cakap, minta maaf, saya tak boleh ceramah sebab saya nak balik ke Perak, ubat jantung saya tertinggal. Dia suruh saya bohong pula, tuan. Ada tak ustaz dilarang berceramah? Ada. Ada. Sebab apa? Sebab tak ada tauliah. Tak boleh ceramah lah. Sebab tu saya berlakon filem. Kalau berlakon, tak ada tauliah pun tak apa. Berapa kali ceramah ustaz dihalang sebab tak ada tauliah? Di satu negeri tu saja 4 kali. Rakaman TV semua. Rakaman TV dengan masjid. TV punya program, tuan-tuan. Masjid minta. Tak boleh sebab tauliah tak ada. So, Ustaz Feras tak? Tak Feras lah. Memang saya tak ada tauliah pun. Kena mengaku lah. Apa Ustaz lah? Yang kamu kata terima buat apa? Tapi
Dulu Ustaz boleh? Dulu boleh. Selama 30 tahun boleh. Sekarang tak boleh. Oh gitu. Ustaz Feras tak? Taklah. Sebab Melaka boleh. Tak Feras lah saya. Negeri lain boleh. Saya pergilah negeri lain. Saya pergilah ceramah di negeri yang saya ada tauliah. Saya ada 4 tauliah, Alhamdulillah. Setakat ni negeri ada 4, tuan-tuan. Alhamdulillah. Yang mana saya pergilah. Yang paling saya seronok, ada satu tempat jemput saya ceramah, tiba-tiba dibatalkan. Datuk, ceramah kita dibatalkan. Oh ya ke? Arahan ke? Arahan Ustaz. Kenapa ni ya? Sebab ceramah Datuk dah melebihi kota yang ditetapkan. Oh, ceramah pun ada kota. Baru saya tahu. Masya Allah. Sebab tu saya nak buat album dengan KRU bulan depan insya-Allah. Jadi penyanyi tak ada kota, tuan-tuan. Oh, ataupun saya duduk di luar negara, dan saya datang berceramah di Malaysia. Senang sebab penceramah luar kalau datang ke negara kita tak ada tauliah pun boleh ceramah. Sambutan pun gila-gila, tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Jadi penceramah tempatan mengajar berpuluh-puluh tahun, jaga orang tua, jaga orang miskin berpuluh-puluh tahun, tak ada siapa nilai, tuan-tuan. Baik saya duduk di luar negara, saya berceramah dalam Malaysia. Lagi bagus. Silat-silat kapal terbang pun disediakan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Nanti orang dah kata ustaz dengki ke? Saya tak dengki, tuan-tuan. Kalaulah bajet yang begitu besar nak bawa orang datang, baik bagi dekat Masjid Asy-Syuja'ah 70,000. Selesai masalah ni. Tak payah nak buat QR code. Sampai dalam tandas tu QR code. Tuan-tuan tak masuk dalam tanda. QR code ni. Pasal nak ganti bumbung. Bukan saya larang, saya tak jealous pun bila kita panggil penceramah luar datang. Silakan, tapi janganlah abaikan yang tempatan. Jangan tak nampak langsung. Yang tempatan ni berkorban siang malam. Susah nak ceramah. Dah sampai tempat ceramah. No, balik. Balik, tuan-tuan. Bila cakap macam ni, orang akan kata, awak ni dengki lah tu. Awak tu dengki lah. Tak, saya tak dengki. Saya cuma cerita. Kesian masjid kita, tuan-tuan. Bila basah, hujan, tak ada besen kita. Tak ada besen, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ustaz, ceramah Ma'al Hijrah. Ustaz melalut daripada umrah. Apa kejadahnya Ustaz? Saya nak cerita, di dalam dunia ni ada masalah. Dalam dunia ni banyak masalah. Tetapi ada jalan penyelesaiannya. Saya tak boleh balik sebab ada 2 mahram yang tertinggal di Mekah. Saya patah balik ke Mekah, ambil dia orang, bawa balik, akhirnya sampai, selesai masalah. Saya operate berkali-kali, sakit, tapi bila bius, selesai masalah. Saya orang ugut nak bunuh. Saya tak layan pun. Saya panggil ke rumah lagi, bincang dia. Polis datang. Abang nak bunuh saya ke abang nak kena tangkap polis? Balik dia tengok polis datang, dia belah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Ustaz tak dibenarkan ceramah. Tak apa, saya ceramah tempat yang saya boleh ceramah. Kalau tak boleh ceramah, saya ceramah dalam Facebook. Tak ada masalah. Kalau dalam Facebook pun tak boleh ceramah, tak apalah, saya duduk di rumah. Saya pun tak duduk di rumah. Seminggu dah tak balik rumah ni, tuan-tuan. Semalam di Port Dickson, pagi tadi di Ceras, 2 malam lepas di Kuching, 3 malam lepas di TV1, di Kuching. Mana dah balik, tuan-tuan? Malam ni, besok baru dah balik. Jadi kalau orang tak panggil ceramah, lagi bagus. Saya pergi tempat lain. Habis tu, apa kaitan dengan ceramah Ma'al Hijrah ni? Tajuknya hijrah. Bersediakah kita? Baru nak masuk tajuk. Yang tadi mukaddimah. Berapa ramai yang mengumpat saya tadi? Ustaz ni bodoh, ceramah Ma'al Hijrah, pergi cerita buat dia operate.
Dosa tau, baik minta maaf cepat. Kita akan berhijrah ke negeri akhirat. Tuan-tuan, ada ustaz yang mati tengah ceramah. Tengah kuliah subuh. Saya sakit dada. Saya sakit dah 5 hari dah. Meninggal. Adakah kita tahu bila kita nak meninggal? Akak-akak, isteri dia meninggal 7-5 minit. Doktor panggil. Sunak keluarga datang. Mak awak, isteri awak, datanglah. Dah tak ada harapan. Datang. 7-5 minit. Isteri dia, Allah jemput. 10 minit, suami dia pula Allah jemput. Selang 10 minit. 7-5 minit isteri mati, 7:15 suami mati, di tempat yang sama, hospital yang sama, dia sedang menziarah isteri dia meninggal. Beribu orang datang semayangkan jenazah mereka berdoa. Tuan-tuan tak rasa seronok ke? Ustaz tadi mati dalam majlis ilmu, dalam kuliah subuh, sedang membacakan ayat Al-Quran. Tuan-tuan eloklah sedekah dekat masjid ni. Salah satu benda yang kena tukar ialah mikrofon. Bukan bumbung je tuan-tuan. Mikrofon saya dah jenuh kali kat sini. Jangan marah tuan-tuan. Besok makcik jumpa dengan pengerusi bagi 5,000 mikrofon baru. Salah satu benda yang bagi seronok ceramah ialah mikrofon. Saya hari itu ceramah mikrofon. Ustaz, atas sikit. Ya tuan-tuan yang saya hormati. Atas lagi Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormat. Ustaz, atas lagi. Lala saya kata, saya telan teruslah mikrofon ni. Akak-akak ambil satu gelang emas bagi kat bendahari wakaf. Buatnya mati. Apa makna harta emas kita? Tuan-tuan tak seronok ke tengok ustaz tadi tuan-tuan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan bila mati tuan-tuan, takkan boleh ditangguhkan, takkan boleh dicepatkan. Seronoknya dia mati tuan-tuan. Dia sebut kalimah Allah, dia sebut ayat Allah. Yang tadi suami isteri meninggal tadi berhijrah ke alam baqa selang 10 minit. Beribu orang datang semayang tuan-tuan. Rupa-rupanya dia wakafkan tanah buat surau. Dia bukan dia wakafkan tanah, dia beri pula 80% untuk buat surau, duit dia. Tanah dia, 80% kos pembinaan surau, duit dia wakaf. Berapa ribu orang yang dalam perjalanan singgah semayang. Hasil daripada wakaf mereka berdua, akhirnya tuan-tuan, Allah jemput mereka berdua. Serentak tuan-tuan. Manehnya mati tuan-tuan. Oh. Itu yang selalu saya sebut. Orang tua-tua dulu punya lagu tu. Bercerai kasih, talak tiada. 1000 tahun kembali juga. Bercerai kasih talak tiada. 1000 tahun kembali balik. Berjumpa balik dalam syurga selama-lamanya tuan-tuan. Ini yang kata kasih. Kita kasih pada mak kita. Kasih pada bapa kita. Mereka dah meninggalkan kita. Ada harapan supaya kita jumpa balik mereka di sana? Ada. Apa jalannya? Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang solehah. Yang mendoakan pada mereka. Dan hari ini terbentang di hadapan mata kita tuan-tuan. Saya bila pengurusi kata, belilah baju dengan harga RM1, pakaian dengan harga RM1. Tuan-tuan sedekahlah pada orang. Saya bila sebut RM1 tu Allah. Tuan-tuan, saya ni penceramah.
Baju saya ni orang Indonesia bagi. Orang Indon. Tuan-tuan takkan jumpa design ni dekat Malaysia ni. Orang Indon bagi. Songkok hitam saya ni, walaupun dah buruk, saya pakai lagi tuan-tuan. Nombor 1 sebab sedap. Nombor 2 pasal lembut. Nombor 3 sebab orang bagi. Yang bagi tu siapa? Orang Singapura bagi tuan. Cincin saya ni orang Turki bagi, pos Turki. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baju saya banyak. Tuan-tuan pun tengok baju ni, baju ni, baju ni. Saya pernah tuan-tuan saya cakap baju ni saya akan jual. Saya akan buat lelongan amal. Tuan-tuan beli, saya masukkan dalam dana wakaf. Beli RM5 ke, RM10 ke, masuk tabung wakaf. Nak bagi suami ke, nak bagi anak pakai ke, silakan. Kadang-kadang saya pakai baju tu masuk televisyen, 2 kali pakai ya. Penerbit kata, Ustaz, baju ni dah pakai, tak boleh pakai dah. I say, man. Tuan-tuan, isteri saya kata, abang, janganlah jual. Janganlah jual abang, nanti orang buat-buat macam-macam, bau bang ke apa benda, tak ada orang buat lah. Bila saya fikirkan, tak payah jual lah, saya bagi je lah. Saya tengok orang ni rajin pergi masjid, saya bagi. Saya tengok orang ni rajin main kuliah, saya bagi. Saya tengok orang ni rajin main surau, saya bagi. Kenapa? Kerana bila kita sedekah sehelai baju, tuan-tuan, walaupun cuma tinggal sehelai benang, masih lagi dapat pahala. Tuan-tuan bagi orang kain telekung tu pun dah busuk, dah lusuh, dah rosak. Dia buat lapik kaki je sekarang, masih dapat pahala lagi. Kain pelekat yang kita sedekah, anak dia dah gunakan lap motor je sekarang, tuan-tuan, masih dapat pahala. Walaupun cuma hanya tinggal sehelai benang. Tuan-tuan yang saya hormati, bersediakah kita nak menempuh kepada satu alam, yang nak menempuh kepada satu alam yang tak ada siapa boleh tolong kita? Kita akan mati masuk dalam kubur. Gelap. TMB datang. Don't worry. Sempit. Kita pindah kubur luas sikit. Sunyi. Tak apa, nanti kita buat taman permainan ke atas. Boleh? Tak boleh. Bersediakah kita nak hijrah ke alam barzakh yang tak ada siapa nak teman, yang tak ada siapa nak bius? Bila malaikat datang, Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Bius, fully bius. Kalau di hospital, fully bius, separuh bius. Tapi kalau dalam kubur, ubat bius apa, tuan-tuan? Di dunia kita ada masalah, kita boleh selesai. Makcik-makcik, saya ni nak ceramah tak tahu bila nak habis. Pantang dapat mikrofon. 2 jam berhenti, belum tentu 2 jam kalau dapat mikrofon. Tapi kalau mikrofon macam ni sejam berhenti dah. Entah. Kau, kita ni nak hijrah. Siapa nak tolong kita? Bersediakah kita untuk mati, tuan-tuan? Saya bila tengok ustaz tu mati, video dia, saya takut. Cari jalan macam mana supaya kubur kita boleh terang. Akak-akak ni 1 jam, 2 jam dah duduk dalam masjid. Berapa ramai yang dah lunjur kaki. Lengur. Yang duduk atas kerusi, alhamdulillah. Yang duduk di bawah, aduh, lenguhnya. Agak-agak berapa lama nak duduk dalam kubur? Abang-abang, daripada awal saya ceramah tadi pukul 8-10 minit, berapa ramai dah balik? Ada yang siku kawan dia. Belah. Sambil turun tangga, ceramah hijrah, tapi cerita bab dia apa punya ustaz?
Sebab tu dengar ceramah kena habis. Abang-abang kalau panas, abang-abang kalau rasa tak selesa, ceramah saya mengantuk, pergi balik. Di rumah ada wifi. Di rumah ada drama pukul 7. Tak nak balik pun tak apa. Sebelah sana KFC, depan tu McD. Depan tu pula Watson. Itu kedai makan. Night market lagi ada. Kalau tak seronok di masjid. Tapi kalau tak seronok di kubur. Kalau tak seronok di kubur, boleh balik. Malaikat, nak balik. Malaikat, nak balik. Kalau malaikat bagi balik pun, orang di dunia tak nak terima. Melompat, melompat, melompat. Lala duk terpokok. Jadi pontianak. Melompat, melompat, melompat. Balik rumah, pintu tak kunci. Dapatlah balik pocong tu. Duduk, tengok TV pukul 8. Isteri datang dari dapur. Ya Allah, abang balik bang. Abang outing kerja. Awak ingat asrama ke? Tak boleh balik kak. Itu baru alam kubur. Belum alam mahsyar. Tuan-tuan, saya nak datang ke sini seminggu. Baju untuk seminggu. Air mineral 1 kotak, tuan-tuan. 1 kotak dalam kereta saya. Nak minum untuk seminggu. Apa yang saya nak minum dalam kubur? Apa yang boleh tolong saya kenyang dalam kubur? Apa yang boleh melapangkan kubur saya? Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya cakap tadi bila saya pergi ke Mekah, saya dibubuhkan tanpa pengetahuan saya visa orang tumpang mahram. Saya tak tahu sebab pasport dia orang pegang. Saya cari makcik, saya pujuk, jumpa, pujuk, balik. Bayangkan, kalau kita ada masalah dengan orang lain, di hari kiamat, bayar hutang kamu. Mana nak bayar? Aku ada hutang dengan Kak Som. Som. Nak cari di mana Kak Som? Kita hutang duit Kak Som. Kita pergi umrah boleh. Beli kereta boleh. Beli barang emas boleh. Buat kenduri anak boleh. Tapi hutang Som RM200 belum bayar, mati. Som mati, kita pun mati. Tak sempat bayar. Bayar engkau balik. Cari Som. Mana nak cari? Tergantung kita dengan syurga. Sebab hutang tak bayar. Itu masalah hutang. Masalah ngumpat. Ni berapa ramai yang ngumpat ni. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan depan saya. Tuan-tuan tak ada dosa mencuri. Nak curi apa? Duit tak ada ah. Tabung tak ada duit. Semua QR code. Nak curi apa? Dulu betul ya. Tabung tak kat tiang masjid. Sekarang dia bubuh QR code dia punya ya. Ni, kita tak berzina. Kita tak mencuri, kita tak minum arak. Kita tak merompak. Tetapi dosa yang kita buat ialah 2. Dosa lidah, dosa kemaluan. Dosa lidah sebab apa? Mengumpat, namimah, mengadu domba, melaga-lagakan orang, menghasut orang, memfitnah. Yang ni dosa kita buat. Takut tuan-tuan, bersediakah kita nak minta maaf pada orang yang kita fitnah, nak merangkak cari dia di celah-celah kaki orang? Haji Yusof, maafkan aku Haji Yusof. Bukan Haji Yusof ya, Haji Dola, Haji Mat, Haji Bidin kau ngata. Bayangkan tuan-tuan, lagi luas yang tuan-tuan kuasai dalam media sosial. Lagi banyak liputan yang tuan-tuan buat.
lagi tuan-tuan komen, lagi tuan-tuan tulis, lagi orang petulis. Apa yang tuan-tuan tulis, orang baca, orang percaya, orang sebarkan. Lagi banyak dosa kita, tuan-tuan. Saya takut hari ni kita tak habis-habis ni. Nak kempen lah. Nak pilihan raya lah. Tapi jangan menghina orang. Jangan memfitnah orang. Jangan mengumpat pada orang. Jangan menjadikan umat Islam berpecah belah. Jangan menjadikan orang Islam makin kecil. Jangan menjadikan Islam makin lemah dengan apa yang kita cakap. Kesannya besok di hari kiamat. Bersediakah kita, tuan-tuan, amalan kita bagi pada orang yang kita umpat? Tadi kita sembahyang maghrib, nanti kita sembahyang isyak. Ada pahala? Ada. Adakah kekal pahala dengan kita? Belum tentu. Di hari kiamat, ada orang akan mendakwa Allah. Kazim tu, dia ceramah, dia fitnah saya. Ambil pahala saya, bagi kat dia. Allah, Kazim tu, dia hutang tak bayar. Ambil pahala saya, bagi dekat orang tu. Allah, saya tuntut hak. Kazim tu, hari tu dia parking kasut dekat masjid. Dia tendang kasut saya, jatuh dalam longkang. Hujan turun, kasut tu dibawa oleh air longkang. Saya balik kaki ayam, saya tuntut. Pahala saya bagi dekat dia. Ramainya orang tuntut. Lalah pahala habis. Allah, hari itu dia mengumpat dekat saya. Dia kata saya hitam. Saya tuntut balik Allah. Pahala dah habis. Nak bayar apa ni? Pahala dah habis. Akhirnya saya ambil dosa orang tadi, saya pegang. Dosa dia, saya pegang. Dosa dia, saya pegang. Pahala saya habis, dosa saya dapat. Inilah dipanggil sebagai atadrunal muflis, orang yang bankrupt di hari kiamat. Bersediakah kita untuk menjadi orang yang bankrupt, tuan-tuan? Bankrupt amalan. Amalan puasa, amalan haji, buat banyak-banyak. Tapi tak ada pahala yang boleh tolong kita. Kerana apa? Mulut. Nombor 2, apa dosa yang kita buat, Ustaz? Kemaluan. Kenapa, Ustaz? Saya tak pernah berzina, Ustaz. Memang abang tak pernah berzina, tapi abang tak basuh kencing. Itu biasa, Ustaz. Kadang-kadang saya balik kampung saya, Ustaz. Dekat Durian Tunggal. Naik motosikal. Nak terkencing, Ustaz. Berhenti tepi jalan. Ada situ ladang sawit. Saya kencing, Ustaz. Bergoyang-goyang pokok sawitnya, Ustaz. Lepas tu, saya tak basuh. Tarik zip, jalan terus. Awak diseksa dalam kubur kerana itu. Ustaz, saya kencing, saya basuh. Apa masalah saya? Abang basuh tak betul. Abang kencing, air kencing meleleh sampai ke bawah. Air kencing abang meleleh daripada depan sampai ke lato-lato. Tapi abang basuh di helmet saja. Lato-lato tak basuh. Oh, maknanya, Ustaz, kalau kita nak kencing, kita kena pakai helmet. Silakan. Tak, faham. Dia kena basuh sampai di mana air kencing kena. Berapa ramai yang basuh kencing tak betul. Tak basuh. Basuh tak betul. Ustaz, saya basuh, Ustaz. Sampai ke lato-lato saya basuh, Ustaz. Betul abang basuh bersih-bersih. Tetapi bila abang keluar daripada tandas, 2-3 tapak, air kencing abang keluar balik. Abang kencing tak tos kerana abang tak berdehem. Dengan sebab itulah abang diseksa dalam kubur. Bersediakah kita, tuan-tuan? Alhamdulillah, Ustaz, makcik berdehem. Satu taman dengan suara makcik berdehem. Wow, kuatnya opah berdehem. Opah ada cucu. Saya ada cucu 4 orang. Ada oyen 6 ekor.
Cucu 4. Oyen 6 ekor. Kucing oyen 6 ekor. Cucu opah bela. Dia pakai lampin tak? Allah, kadang pakai, kadang tak pakai, Ustaz. Kadang dia kencing je, Ustaz. Oi. Kadang kucing kencing, kadang dia kencing. Opah basuh tak? Lap-lap begitu je lah, kata dia. Opah ambil wuduk dalam bilik mandi. Opah pakai tak selipar nak pergi ke tempat semayang? Mana dah pakai, rumah kita kan. Opah pijak dah air kencing cucu tadi? Opah pijak dah air kencing oyen tadi? Tak tahulah buat apa kita selidik kan. Memang kalau selidik memang jumpa lah. Nampak ni. Air kencing punya hal. Abang-abang, 2 hari lepas kita semayang Jumaat. Saya semayang di Kuching. Tuan-tuan semayang di sini. Kita bekerja pada hari Jumaat. Pakai seluar panjang. Masuk tandas. Kencing berdiri dalam tandas. Air kencing jatuh di atas lantai. Merecik airnya kena kaki seluar. Ada kita basuh. Kenapa tidak dilipat kaki seluar? Kalau dia merecik air kencing di kaki pun, kita boleh basuh kaki kita. Ada yang tidak lipat kaki dia, dia masuk dalam tandas, kaki seluar dia labuh, dia sapu air kencing orang lain yang di atas tandas. Kemudian dia datang semayang. Air kencing punya pasal, tuan-tuan. Bersediakah kita nak menjawab di hari kiamat persoalan ini? Sebab itu, saya duk tengok hari ni, orang duk cerita pasal hantu. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu di mana saja kamu berada, takutlah kamu pada Allah. Tetapi yang orang hari ni takut sangat-sangat apa dia? Hantu. Abang-abang, saya tak cakap besar. Saya tak mau cakap besar. Saya pergi jumpa hantu pula. Buatnya dia terpa saya, jenuh kan. Tapi jangan takut. Hantu tu makhluk. Makhluk tak ada kuasa. 2. Hantu kebanyakannya OKU. Buat apa kita susah hati dengan hantu yang OKU? Toyol. OKU. Pendek je. Seluar pun tak pakai. Takut buat apa? Kalau jumpa dia, jentik lato-lato dia. Selesai masalah. Zombie. Apa yang nak takut? Dia kan sakit saraf. Bila nak sampainya kalau dia kejar? Memang tak sampai pun. Kejar lah. Dia tak laju entah. Slow je. Zombie kampung pisang nama dia. Tuan-tuan, apa yang nak takutkan dengan hantu yang duk terbang, bawa kepala dengan tali perut, kaki tak ada, tangan tak ada. Dia tak ada apa kuasa. Takutlah pada Allah. Allah Maha berkuasa. Tapi sayang, takut. Ustaz, rumah saya ada hantu. Takut. Saya nak jual lah rumah tu, Ustaz. Boleh, makcik. Rumah untuk dijual. Tulis dalam bracket. Awas, ada hantu. Sebab tu nak jual. Tak nak cerita pula. Macam ni, Kak. Kalau rumah kita ada hantu, jangan marah dia. Bila marah, lagi dia seronok. Malam-malam kita dengar dia basuh kain. Pukul 3 pagi. Abang, dia buat pula abang. Dia basuh kain, abang. Jangan marah. Pergi dekat bilik air, cakap kat dia. Engkau nak basuh ke, engkau nak buat apa, engkau buat. Tapi kalau bil air naik bulan ni, siap engkau. Dia pun jawab, yelah. Baik. Kita takut pada Allah. Yang tu saya tak nak sentuh. Semua orang faham. Tetapi yang takut betul-betul, apa sebenarnya? Tuan-tuan, kita kena takut pada 2 benda.
Apa Ustaz? Pertama, takut amalan tak sah. Sebab yang nak tolong dalam kubur, amalan. Nak tolong di padang mahsyar, amalan. Nak tolong di hari kiamat, amalan. Takutlah amalan tak sah. Ustaz, kenapa amalan tak sah? Basuh najis tak betul. Dia basuh najis. Habis sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa macam pernah bau. Rupanya dia basuh berak cucu dia. Bau najis cucu dia masih di sini. Kira halal lah. Kira halal apa bang? Abang masih ada bau najis bang. Tak sah sembahyang bang. Tak sah sebab basuh tak betul. Takutlah. Saya sembahyang baru ni. Dia punya tulisan di belakang tu saya tak campur lah. Malas cakap lah. Okay. Kadang dia tulis Ronaldo. Kadang dia tulis Messi. Kan? Kadang dia tulis Ibrahimovic, macam-macam lah. Semua luar negeri punya, dia tak main dalam negeri punya. Tapi yang saya tak seronok tuan-tuan, dia pakai t-shirt dan dia pakai seluar jean. Dia pakai seluar jean jenis cawat pendek. Cawat pendek. Bila dia duduk tahiyat, cawat pendek seluar tu ke bawah. Seluar dia ke bawah, baju dia terangkat. Dan nampak lurah punggung dia. Habis sembahyang saya kata, bang, sembahyang abang tak sah. Kenapa? Tak tutup aurat. Ustaz, saya pakai seluar, saya pakai baju. Memang abang pakai baju, memang abang pakai seluar, tapi nampak aurat. Bila abang duduk, nampak lurah punggung. Jangan cakap pula yang ustaz tengok buat apa. Kalau saya tak tengok pun batal sembahyang. Orang tengok pun batal, orang tak tengok pun batal, abang seorang pun batal. Nampak lurah punggungnya, boleh ambil ais batu, pupuh. Terkejut ni. Alhamdulillah, abang haji kita pakai jubah. Saya sembahyang tak pernah pakai seluar ustaz. Singlet, t-shirt tak pernah ustaz. Saya pakai jubah. Bagus. Di rumah pun jubah ustaz. Bagus. Seluar dalam pakai? Di rumah ustaz. Kain pelikat pakai? Di rumah ustaz. Seluar panjang pakai? Di rumah ustaz. Habis tu pakai apa? Pakai jubah saja. Oh bagus. Abang butang tak baju? Jubah tu kan butangnya sampai sini. Abang butang tak semua? Jubah abang? Panas ustaz, ekor rosak. Jadi abang tak butangkan jubah? Tak ada. Jadi bila abang rukuk, abang nampak apa? Bila abang tak butang jubah abang tu, bila abang rukuk, tenganga dia punya buka depan tu, abang pun nampak. Rasa macam pernah tengok di mana ya? Maknanya abang tak menutup aurat. Ustaz, saya pakai jubah. Memang abang pakai jubah, tapi abang tu tenganga ni nampak. Butang lah. Nasib baik saya pakai baju Melayu ustaz. Sama. Tambah-tambah abang yang boro-boro pakai kain pelikat di bawah pusat. Butang baju Melayu tak ada. Minta dekat isteri dia, "Pah," tak bagi. Asyik main mahjong je. Anda faham? Tak faham sudah tuan. Sebab tu akak-akak kalau suami minta butang baju bagi. Bang, nombor satu kena takut. Amalan tak sah. Contoh. Allahu Akbar. Apa tu bang? Sembahyang. Yelah apa benda? Takbir atau ihram. Bang, tak sah sembahyang abang.
Hai Ustaz. Ustaz ni wa Allah ke? Sah tak sah? Ustaz ingat siapa Ustaz tu? Tak, saya belajar fiqah. Saya ngajar fiqah. Bar tu tak boleh panjang bang. Allahu Akbar. Yang kena panjang Allah. Yang tu panjang. Bar pendek. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Jangan bang. Takutlah semayang tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik bang. Bukan semelah. Bismillah. Abang ingat isteri abang ke melah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sampai di hari kiamat, pahala semayang tak ada. Semayang tak sah. Tuan-tuan, bacaan Fatihah betul. Tapi rukuk tak betul. Bila dia rukuk, Allahu Akbar. Tu nama dia spring. Dia rukuk spring. Tak ada tomak ninah. Ustaz, saya rukuk elok Ustaz. Bila bangun, Sami Allah. Sudah tuan-tuan. Dia buat lembek kaki. Sami Allah. La ilaha illallah. Ada yang bila dah tegak, Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd Allah. Batal sembahyang sebab tak ada tomak nina. Sebab tu kalau saya jadi imam, saya slow sikit. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Bagi orang di belakang tu sempat berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal Allah. Tak ada pahala pasal tak ada tomak nina. Bersediakah kita amalan kita ditolak pasal tak betul? Aku ingat aku ada pahala dah. Rupa-rupanya tak ada pahala. Nombor satu yang kita kena takut ialah amalan tak sah. Nombor dua, apa yang kita kena takut? Alhamdulillah Ustaz, saya duduk di Masjid Asy-Syuja'ah. Kuliah maghrib banyak, kuliah fiqah banyak. Amalan saya betul Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Yang pertama selesai Ustaz. Bagus. Habis itu takut yang kedua apa Ustaz? Takut yang kedua ialah amalan sah tapi ditolak. Tak diterima. Amalan sah tapi tak diterima. Kenapa Ustaz? Abang ada isteri? Ada. Abang bagi dah nafkah pada isteri? Ustaz, isteri saya cikgu. Nama Murni. Dia ada gaji dia Ustaz. Buat apa saya nak bayar gaji pada dia? Bang, Cikgu Murni, gaji dia, hak dia. Tapi hak dia pada abang, abang kena bagi nafkah pada dia. Ustaz, saya dah izinkan dia kerja, itu dah nafkah Ustaz? Belum. Abang tahu tak, bila abang tak bagi nafkah pada dia, sila-sila amalan abang tergantung lagi. Selesaikan dulu bang. Tapi hari itu, saya bagi dekat dia sebulan 200. Habis tu, dia kata kat saya, abang, saya pulangkan balik pada abang. Abang tak payah kasih sama saya. Abang izinkan saya kerja saja. Abang tak payah bagi, tak apa. Terima kasih bang. Habis tu, sebab tu saya tak kasih, sebab dia tak nak. Itu namanya lesen agung. Abang kumpullah duit banyak-banyak. Cukup tahun, kahwin lain. Ustaz, biar betul Ustaz. Sebab tu akak-akak, kalau suami bagi, ambil. Biar dia miskin, baru dia tak cari lain. Suami bagi, ambil. Ni buat muka baik. Tak apalah abang. Abang izinkan mah kerja pun dah cukup. Buat, tuan-tuan. Supaya amalan kita diterima. Akak-akak pakai telekung bagus.
Rambut sehelai pun tak keluar. Bagus. Amalannya sah. Agak-agak diterima tak? Ada suami? Ada. Akak selalu tak keluar rumah tak minta izin suami? Nak ngirakan orang tua tu Ustaz. Nyampah saya Ustaz ni. Payah. Saya keluar je. Nak jadi apa pun lantak dia lah. Ni dia. Yang ni yang jadi amalan tergantung. Tapi Ustaz, setahun 2 kali saya minta maaf. Bang, minta maaf ya hari raya Jangan Kak. Ni suami kita. Hormat pada dia. Patuh pada dia. Taat pada dia. Supaya amalan kita diterima. Ustaz, saya dengan suami bagus. Dengan isteri bagus. Kenapa lagi amalan saya tak diterima? Masa abang kahwin dengan isteri macam mana? Biasalah Ustaz, orang tua kan. Mak saya bantah lah. Mak saya tak setuju, bapak saya pun tak setuju. Habis tu? Biasalah orang Melayu cakap, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Sampai sekarang mak tak maaf. Payahlah mak Ustaz, saya pun lantak dia lah. Saya tak pedulilah mak saya. Bang, kalau abang jadi anak yang derhaka pada mak bapak, amalan abang ditolak bang. Abang derhaka pada mak, abang derhaka pada bapak, jangan harap amalan abang diterima. Mak masih hidup, ya, bapak pergi minta maaf. Jangan sampai dia orang meninggal baru sibuk nak pergi kubur, duk goncang batu nisan. Buat apa? Derhaka dengan mak, derhaka dengan bapak, uququl walidain, tak akan cium bau syurga. Ustaz, saya bela mak saya sampai dia meninggal. Saya tak pernah lawan dia Ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Jiran macam mana? Allah, jiran saya Ustaz. Menyakitkan hati Ustaz. Saya buat tembok tinggi pada masjid ni Ustaz. 20 kaki Ustaz. Senang, tak nampak langsung. Dah berapa lama dah abang tak bercakap dengan jiran sebelah? Dah dalam 15 tahun. Langsung tak bertegur siapa? Payahlah Ustaz. Kenapa yang abang marah sangat? Dia bendera lain, saya bendera lain. Oh. Sebab itulah, payahlah Ustaz, lantak dia lah. Abang rajin sembahyang? Ya. Tapi abang putus silaturahim? Allah suruh sambung silaturahim. Allah suruh sambung silaturahim. Allah tak pernah suruh putus silaturahim. Saya ni mengajak orang ke masjid. Tapi saya tak boleh putus silaturahim. Mengutuk, membenci orang yang tak datang. Saya tak boleh labelkan orang yang tak datang masjid. Kafir, bid'ah, fasik. Tak boleh. Kita adalah pendakwah. Mana boleh engkau fasik, bid'ah. Salah. Kita pun belum tentu lagi macam mana tuan-tuan. Saya tak boleh kata saya baik, engkau tak nak ikut aku, engkau kafir. Jangan tuan-tuan. Islam tak pernah ajar macam itu. Islam tak pernah bagi label pada orang. Ada orang tuan-tuan datang jumpa saya. Tattoo di badan. Jauh. Fasik. Ada perempuan datang jumpa saya. Dua-dua tak pakai tudung. Bla 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 bla. Fasik. Ada laki-laki bergambar dengan saya pakai seluar pendek. Bla 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 bla. Fasik. Saya tak pernah cakap macam itu. Kalau yang tak pakai tudung tu saya tunduk je. Habis-habis kuat saya tunduk. Boleh. Tak tengok pun. Yang mana tak pakai tudung tu tuan-tuan. Saya jumpa suami dia, saya bagi duit, hadiah. Yang pakai seluar pendek tu, baju saya dengan seluar saya ni saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kereta saya tu, 3 beg besar, 1 beg bagasi pi kucing. Beg yang saya beli dekat DIY yang besar plastik tu. Saya letak baju-baju saya, seluar-seluar saya. Saya jumpa tengok orang ni pakai tak cukup kain, bang hadiah. Supaya dia tutup aurat dia. Saya tak kata fasik.
Tak kata tuan-tuan. Saya pun boleh tentu tutup aurat sampai mati. Dah jadi artis ni tak tahulah. Filem saya nak keluar cukup tahun ni, insya-Allah tuan. Masya-Allah. Macam mana kita nak diterima amalan kita putus silaturahim? Ustaz, saya dengan jiran saya Ustaz, semua baik. Anak dia, cucu dia, sampai opah dia saya baik. Bagus. Abang ada kereta? Baru beli Ustaz. Kereta baru keluar, Alza. Oh, bagus. Berapa kereta bang? Saya 2, isteri 1, anak 1, 4 lah. Abang buat loan? Biasalah. Dah bukannya gelak bang. Abang buat loan apa? Biasalah konvensional. Bang, riba bang. Insurans riba, loan riba. Macam mana sembahyang nak diterima kalau riba? Bersediakah kita nak jawab di hadapan Allah? Islamik ada, kenapa kau pilih riba? Aduh. Tak sakit pun, tukar je. Daripada sakit di hari kiamat. Ustaz, saya beli cash kereta. Oh, bagus. Saya tak ada loan, Islamik apa pun tak ada Ustaz. Cash on delivery Ustaz. COD lah. Si kereta pun COD. Wah, hebat. Saya tak ada hutang-hutang Ustaz. Banyak duit abang. Saya dapat duit pusaka lah. Pusaka ayah meninggal, dapat lah. Oh, banyak dapat kot. Tak adalah Ustaz, dalam 600,000. Abang anak tunggal ke? Saya ada 3 beradik. Laki 3, perempuan 2. Oh, semua dapat 600,000 ke yang laki tu? Tak adalah. Dia orang tak balik apa semua Ustaz. Saya ambil saya semualah. Tak bang, bukan saya suka gelak bang. Pasal apa yang abang dapat duit pusaka lebih pada adik abang, apa nama saudara laki-laki abang ni? Atau dia tak bela mak, saya yang bela. Saya yang jaga bapak saya, dia orang tak bela, saya lah ambil semua. Bang, abang dah ambil pusaka orang bang. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram bang. Saya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya pusaka apa saya tak ambil. Oh, bagus. Pusaka mak saya bagi pada adik-adik abang. Saya tak nak Ustaz. Saya tak nak Ustaz. Saya dah ada pendapatan saya. Bagus. Semalam abang pergi mana? Semalam saya pergi ke Nuri. Jiran saya meninggal Ustaz. Malam semalam buat tahlil. Oh. So, ini malam kedua lah buat tahlil. Oh, dia meninggal. Ada anak. Anak kecil-kecil Ustaz. 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun. Dia orang buat kenduri tahlil. Pakai duit siapa Tuan Haji? Pakai duit arwah lah. Pakai duit arwah buat kenduri tahlil. Dan dia masih ada anak yatim. So what Ustaz? So what? Salah ke? Bang, kenduri tahlil tak salah. Kenduri tahlil harus. Yang salahnya, abang makan duit anak yatim. Ustaz, saya tak ambil duit dia orang. Saya diberitahu duit daripada pusaka si mati. Duit pusaka si mati bukan duit si mati, duit anak-anak dia. Ustaz, saya tanya habis Ustaz. Saya AJK masjid. Oi. Saya dah tanya pada anak dia yang 2 tahun, 4 tahun dan 8 tahun. Boleh tak pakai duit pusaka ayah awak ni untuk buat kenduri? Anak 2 tahun angguk Ustaz. Oi. Dia setuju. Bang, anak yang belum akil balik, persetujuan dia tak diterima bang. Abang makan harta anak yatim. Macam mana nak jawab di hadapan Allah makan harta anak yatim? Aduh, banyaknya tuan-tuan. Satu Tuhan tanya kita. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Saya Ustaz, saya cakap terang-terang Ustaz. Saya anak yatim apa saya tak makan. Kalau kenduri tahlil, kami di masjid buat kenduri Ustaz. Baca tahlil di masjid, bagi makan kami Ustaz. Kami tak ambil duit keluarga si mati. Bagus. Ramai kot datang malam kenduri tahlil. Ramai, tapi malam tu, yang malam ketiga tak ramai, hujan Ustaz.
Buat bihun kot. Itu yang tak ramai tu bihun. Habis tu, yelah kita bagi balik lah bihun, bawa yang mana datang balik lah tapau. Dah berapa lama dah bang? Dah 2 tahun. Bihun tu abang bubuh dalam apa? Dalam mangkuk masjid punya. Abang belum pulangkan balik pada masjid. Belum. Isteri saya dah buat tempat pasu bunga, Ustaz. Menggunakan harta masjid. Macam mana nak jawab di hadapan Allah? Oh. Takut amalan tak diterima sebab mengambil harta orang yang punya. Jadi tuan-tuan, bersediakah kita untuk nak berpindah ke alam lain dan disoal dengan benda-benda itu? Jadi, jom kita perbetulkan balik dua benda ini. Kalau ada amalan kita yang tak betul, yang tak sah, belajar balik. Masjid tuan-tuan ni aktif. Saya tengok pun saya tahu. Saya masuk tandas tuan-tuan pun saya tahu. Saya tengok ni pun saya tahu tuan-tuan. Banyak pengajian, banyak aktif. Ustazah ada, ustaz ada. Belajarlah. Supaya semayang kita betul, amalan kita betul. Kalau nak pergi haji, ada kursus. Nak pergi umrah, ada kursus. Tuan-tuan, buatlah juga kursus bagaimana tahsinus salah, bagaimana tahsin qiraatil Quran. Jom kita buat kursus. Akak-akak buat kursus tentang edah. Akak-akak suami mati, tinggal di Merlimau, suami meninggal, 4 bulan lebih edah. Anak bawa balik Putrajaya. Mak, jom ikut saya. Kita duduk di Putrajaya. Sana ada masjid cantik. Aku ni dalam edah. Yelah, mak duduk sini buat apa? Ayah dah tak ada. Akak-akak ikut pergi Putrajaya. Boleh ke? Akak dalam edah kematian suami. Datang Hajah Rogayah. Hajah Rogayah kata, kita nak melawat sekolah Ustaz Kazim. Siapa nak ikut, jom lah. Tambang RM70. Nak ikutlah. 3 bulan suami mati, makcik. Makcik tak boleh ikut. Peduli apa? Siapa nak ngorak aku? Aku dah tua. Tak boleh, Kak. Sebab tu masjid kena buat kursus edah untuk orang perempuan. Ustaz, saya dalam edah mati suami. Saya pakai celak, Ustaz. Celak pun tak boleh pakai, Kak. Sebab ada orang perempuan cakap, edah ni adat. Ikut tak apa, tak ikut pun tak apa. Bukan adat, Kak. Dia wajib. Perintah Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dan yang kedua, takut amalan ditolak. Jom kita bersihkan harta kita, kita sambung silaturahim, kita jangan ngumpat, kita jangan mengata pada orang, jangan derhaka pada mak, jangan derhaka pada bapa, jangan derhaka pada suami, jangan jadi zalim pada isteri, jangan jadi zalim pada anak-anak. Jadilah orang yang baik dengan semua manusia, supaya nanti di hari kiamat bila kita hijrah ke sana, dipermudahkan urusan kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah 70,000 yang menjadi target pada pihak masjid untuk repair balik siling, bumbung yang bocor ni. Insya-Allah sekejap je kot tuan-tuan boleh dapat. Yang datang malam ni 300 orang. Bagi seorang 1,000, selesai masalah. Repair bumbung dapat, repair mikrofon pun dapat. Jadi, terima kasih kepada Tuan Pengurusi. Terima kasih pada yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Minta maaf kalau saya kasar-kasar. Saya tak ada niat. Saya cuma nak perbetulkan diri saya, tuan-tuan.
Saya takut saya ni sibuk ceramah orang, saya yang paling jahat. Saya yang paling jahat. Tuan-tuan di sinilah yang paling untung. Tuan-tuan tiap-tiap hari boleh tengok anak, saya tak boleh tengok. Tuan-tuan di sinilah yang paling untung. Tiap-tiap hari boleh tengok suami, tengok isteri, pahala. Saya tak boleh tengok. Tuan-tuan di sinilah yang paling untung. Ada bapa, saya bapa tak ada sejak umur saya 8 bulan. Tuan-tuan di sinilah yang paling untung, tuan-tuan. Saya ni tak ada untung. Mencari keuntungan sampai kiamat kita, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq.